hari ini insyaAllah topik yang saya nak kongsi adalah cuci badan kita. Sebenarnya mungkin saya kena adjust sikit tajuk tu lah, bukan cuci badan as in cuci badan mandi. Sebenarnya kita nak servis badan. Sepatutnya saya tukar topik tu jadi servis badan anda. Betul tak? Servis badan anda, sebab itu sebenarnya maksud detox, servis badan anda lah. Okey, jadi topik hari ni tentang kita nak servis badan. Jadi mukadimah je, macam saya kongsi tadi, badan kita adalah tempat kita tinggal, tempat roh kita hidup. Dengan adanya badan jasad kita ni, kita dapat berfungsi sebagai seorang manusia, dan dengan badan kita ni lah kita dapat beribadat, melakukan aktiviti sebagai seorang insan, sebagai hamba Allah lah, sebab kita semua orang Islam di sini. Jadi badan kita ni kalau senang nak faham, dia macam kereta kita lah, kan? Kereta kita, kenderaan kita guna pakai untuk pergi destinasi tertentu. Dan kereta kita ni perlu kita jaga, perlu kita maintain. Sebab itu kereta kalau sampai mileage tertentu, kita pergi jumpa mekanik, servis, betul tak? Betul. Reality. Lepas tu bila kita masuk kereta, kalau kita nak jalan jauh, kita biasa check minyak hitam cukup tak, air cukup tak, kita check, kan? Sebab kalau kita tak check, ada risiko. Itu yang kadang-kadang kita tengok kereta breakdown. Lebih dari selalu breakdown sebab apa? Tak pernah check, gasak aja, tak tengok mileage, tak tengok indikator. Jadi sedar tak sedar, badan kita ni sebenarnya sama. Kalau kita tak take stock ni maknanya kita tak check, kita tak peduli langsung pasal badan kita, main gasak aja, selagi boleh pakai. Itu yang pada satu hari bila kita pergi jumpa doktor, check darah, habis semua. Gula tinggi, kolesterol tinggi, jadi badan kita dalam keadaan yang tidak sihat. Jadi biasanya badan yang tak sihat ni, dia dah beritahu kita, dia ada indikator. Contohnya apa? Kita pening kepala, kita sesama, kita demam. Itu sebenarnya indikator badan kita ada cabaran. Badan kita ada cabaran. Jadi kalau kita buat tak kisah, buat lebih kurang, boleh jadi mudarat kepada kita. So jadi sangat-sangat penting untuk kita semua servis badan kita. So hari ni saya nak kongsi tentang satu konsep yang mana kita boleh jaga kesihatan badan kita melalui pengambilan nutrisi dan diet seimbang. Diet dekat sini saya tekankan bukan bermaksud tidak makan, bukan diet dari segi konteks tidak makan, tapi diet dari segi pemakanan. Banyak apa yang kita amalkan. Okey, so jom kita tengok. Assalamualaikum Coach. Apa khabar? Sihat. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum semua. Lama tak jumpa. Itulah dia. Salam minggu buat semua. Okey. Ini sikit. Okey. Alhamdulillah. Selamat Raya Puan Risum. Selamat Raya. Okey. Alright, so saya teruskan dulu kejap. Lepas ni kita boleh bersembang lama sikit. Alright. Okey. Ya. Secara semula jadi kita kena faham apa sahaja yang kita makan ada kesan ke atas sel darah dan sistem badan kita. Apa sahaja yang kita makan. Tak kisahlah kalau musim raya ni rendang ke kuih raya lemangnya akan ada kesan kepada sistem badan kita. Mustahil tak ada kesan sebab dia masuk dalam badan kita. Ini kita kena faham. Okey. Jadi apa kelebihan program yang kita recommend ni, iaitu program Intensive Body Cleansing ni? Okey, pertama, kalau kita menjaga badan kita, kalau kita boleh servis badan kita bersih, pertama kita boleh capai berat badan yang ideal. Berat badan yang ideal ni sangat penting untuk kesihatan. So macam mana kita nak ukur berat badan yang ideal? Pastikan kita check BMI kita. Semalam dalam goal setting saya ada share, pentingnya kita check BMI kita. So sangat bagus kalau setiap awal bulan kita buat timbangan. Kita check. Bukan sangat nak bagi kita risau, tapi kita nak tahu badan kita kat status mana. So sekarang ni ada app, you boleh download BMI calculator, ada macam-macam app. Masuk aja berat badan kita, tinggi kita, dia terus boleh calculate. So kalau kata BMI kita lebih daripada 25, kita kena ambil perhatian. Itu maknanya kita dah terlebih berat badan.
Kalau BMI kita Lemak. lebih 30, Tak lemak. ya betul, kita dah Ada obes. lemak. Jadi ini kena jaga. Jadi program IBC ni bagus sangat untuk orang yang memang ada cita-cita dia nak sihat, dia nak berat badan yang terbaik untuk dia, 18 hingga 25. Dan kalau ada cita-cita nak turunkan berat badan, program IBC ni pun sangat-sangat bagus. Yang kedua, yang kita kena prihatin apa dia? Saya biasanya tak rusing sangat pasal berat badan. Saya lebih rusing pasal peratusan lemak dalam badan. Kita selalu terlepas Yalah. pandang. So peratusan lemak ni sangat berbahaya. Jadi untuk lelaki yang terbaik disarankan peratusan lemak kita kawal pada lingkungan 20% sahaja daripada berat badan kita. Jangan lebih dari itu. Kalau terlebih kita kena usahakan untuk turunkan lemak kita. Wanita memang secara fisiologinya Allah Taala jadikan mesti ada lemak lebih. Sebab keperluan badan dia berbeza. Tapi jangan lebih daripada 30%. Ini kena jaga. Jadi macam mana kita nak tahu peratusan lemak dalam badan? Kita boleh guna alat penimbang macam Tanita Scanner. Kalau mampu, ada duit, boleh buat investment, beli. Dekat Lazada ada jual, Shopee ada jual. Kalau tidak, boleh cari coach. Coach biasa ada alat ni ataupun pergi ke hospital dan klinik. Cakap, saya nak cek peratusan lemak saya. Ambil tahu. Ambil tahu. Dan program IBC ni, Intensive Body Cleansing ni boleh tingkatkan tahap kesihatan badan kita, insya-Allah. Okey, so kalau kita pergi seterusnya. Okey, so kesan daripada program IBC ni, pertama sekali kita akan rasa lebih segar, lebih bertenaga. Siapa sini nak rasa lebih segar dan bertenaga setiap hari? Ada tak? Bangun-bangun rasa fresh, ada tak nak rasa macam ni setiap hari? Badan rasa ringan. Nak bergerak sedap, nak solat pun smooth saja. Alright. Jadi kita semua nak rasa macam tu, betul? Jadi kalau kita dah servis badan kita, dah detox badan kita, yang pertama sistem badan kita akan bertambah baik. Dan sistem yang kita nak sangat penting adalah apa? Pertama sekali pernafasan. Especially dengan COVID-19 ni, pernafasan sangat-sangat penting. Yang kedua pencernaan. Sistem pencernaan ni, penghadaman ni sangat penting sebab kita makan macam-macam, especially musim raya ni. So penghadaman tu perlu berlaku dengan baik. Pencernaan perlu berlaku dengan baik supaya banyak benda masuk, banyak juga benda yang tak baik keluar daripada badan kita. Jadi siapa yang nak kurus, nak slim tu memang matlamat ramai orang. Cuma saya nak tekankan itu sebenarnya matlamat short term. Sebenarnya matlamat kita jangka masa panjang, dan kita buat program Sembang Sihat ni, kita semua nak sihat, bebas penyakit, jangka masa panjang, dan kalau boleh kita nak hingga akhir hayat kita, boleh solat dengan sempurna, boleh sujud kepada Allah Ta'ala hingga hari terakhir kita di bumi ini, insya-Allah. Itu doa dan niat kita. Setuju? InsyaAllah. 100%. Okay, so you are what you eat. Anda adalah apa yang anda makan. Jadi kita tengok gambar ni. Kalau kata kita ni memang jenis makan fast food, kentang goreng, benda berlemak aja 24 jam, tengok perutnya. Memang enjinnya berkarat, banyak minyak, grease. Sebab you are what you eat. Takkan pun. Ya. Kita tak boleh nafikan. Tapi kalau kata kita jaga, kita makan sihat, ada senaman, memang insya-Allah badan kita cantik. Sebab itu realiti dia. Sebab kita adalah apa yang kita bagi badan kita makan. Jadi kita yang bertanggungjawab. Tak ada orang lain. So kalau kata badan kita tak sihat, besar kemungkinan kita telah menzalimi diri kita. Kan Allah selalu cakap dalam Al-Quran, manusia ni suka menzalimi diri dia. Okey. So bagaimana nak mula? Okey, macam mana nak mula proses ini? Okey, yang pertama kita mulakan dengan sarapan sihat. Kalau kita berpuasa, contohnya siapa yang masih berpuasa 6, sahur dengan sahur sihat. Maknanya cari makanan yang sihat, bukan sahur dengan lemang, lontong semua tak mau. Roti canai semua tak mau. Itu makanan yang sedap tapi kurang khasiat. Menyedapkan. Dia sedap dekat tekak. Tapi kurang sihat. Sekali-sekala. Sekali-sekala boleh, tapi bukan hari-hari. Sekali-sekala boleh. Okey, lepas tu apa kita buat? Makan tengah hari, makan malam. Kalau kita ada minum pagi, minum petang, cari pilih yang sihat dan kemudian tambahkan juga dengan pergerakan aktif. Jangan duduk sahaja. Pastikan bergerak. Itu sebab Kementerian Kesihatan Malaysia recommend 10,000 steps.
Kalau boleh berjalan-jalan, kalau perlu naik tangga tapi pastikan bergerak. Nak paling mudah, senang aja, tingkatkan amalan solat sunat. Pergerakan dah makin banyak. Sambil beribadat lillahi ta'ala, kita nak sihat. Ada macam-macam cara kita boleh buat, semuanya pada kita, kan. Kalau tak boleh buat tu semata-mata alasan sahaja sebenarnya. Alright. Jadi kita kena buat keputusan. I respect my body and choose to eat healthy food. Kalau kita boleh sama-sama cakap pun bagus. Kita sama-sama cakap, I respect my body and choose to eat healthy food. And choose to eat healthy food. And choose to eat healthy food. Yes, tahniah semua. Jadi badan kita tanggungjawab kita dan kita yang pilih untuk makan. Betul orang lain nak makan, biarkan. Kita nak makan sihat sebab apa? Kita nak jaga badan kita. Salah ke orang lain nak makan tak sihat? Tak salah. Itu pilihan dia. Salah ke kita nak makan sihat? Tidak. Itu pilihan kita. Ya. So, kita punya tanggungjawab. Jadi kita dekat sini, saya kat sini bukan nak meyakinkan siapa-siapa. Saya sebenarnya tengah kongsi nak beritahu diri saya sendiri. Sebab kita ni perlu peringatan hari-hari sebenarnya. Okey. Jadi kita kena faham sekarang ni kesan kurang nutrisi. Kesan kurang nutrisi maknanya kesannya kalau kita tak peduli apa kita makan. Kita main makan aja. Okey, secara faktanya kalau kita kurang nutrisi, maknanya badan kita tak dapat zat yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Dan apabila ini berlaku, badan kita Allah Ta'ala dah jadikan dia perlukan zat-zat ni juga untuk berfungsi. So apa dia buat? Dia akan ambil daripada organ-organ badan kita. Itu sebab salah satu kesan kalau orang tu makan dia tak berapa sihat, dia akan nampak cepat tua. Sebab apa? Badan dia duk makan apa zat-zat yang ada dalam badan daripada tempat lain. Dia akan cari. Badan ni akan cari. Badan ni akan mencari. Ya. So sangat-sangat penting untuk kita jaga pemakanan kita. Dan selalunya yang jadi masalah adalah kerana kita kurang ilmu. Saya terus terang, saya bukanlah pandai sangat. Saya dulu pun macam tu dan hari ini saya masih belajar dan terus belajar. Sebab ilmu Allah ni sangat-sangat luas. Sampai ke ayat-ayat kita pun tak akan habis belajar. Sebab itu kadang-kadang kita pernah dengar orang kata dia nak turun berat badan. So apa dia buat? Dia tak makan nasi. Pernah dengar tak orang macam ni? Langsung tak makan nasi. Kita tanya, tak makan nasi ke? Dia kata, aku tengah diet ni. Tapi kita tengok dia makan bihun. Dia makan roti. Nasi tak makan. Tahu apa jadi? Last tak turun pun berat badan. Naik lagi adalah. Itu yang ramai orang give up tu. Ramai orang give up. Kadang-kadang tu makan dah jaga. Lepas tu pergi exercise. Lepas exercise pergi lantak nasi lemak, roti canai. Berat badan pun tak turun. Jadi ini semua sebab kita kurang ilmu. Saya dulu macam tu, sebiji macam tu. Sebab tak tahu.